Alhamdulillah ketiga-tiga panelis kita bersama dengan kita pada hari ini ya. Dan kita boleh mulakan ya, Profesor Jihad Ramadan Bisnes Dunia Pelaburan Akhirat. Saya I'm not in the position, saya bukan berada dalam posisi untuk menerangkan apa-apa. Jadi kita berikan peluang ini kepada yang ahli. Jadi kita ingin minta mungkin penerangan dari Profesor Madia dan Syafah nanti. Jihad Ramadan, apakah yang diartikan dengan jihad Ramadan itu dan bagaimana ia boleh sampai menerusi bisnes? Terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan saya muliakan Tasri Al-Hashim, dan saya muliakan ahli Majlis Tertinggi Dewan Perdagangan Islam Malaysia daripada PKNS. Barangkali saya percaya ada usahawan-usahawan di bawah PKNS, ahli-ahli panel yang dengan bersama pada petang Ramadan kita ini, Ustaz Ashraf Suari Al-Mukri dan juga saudari Hijab. Semuanya yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, saya pertama-tamanya mengucapkan tahniah dulu lah ya atas penganjuran program yang ini baik. Di satu jihad juga nak buat program ni bukan mudah ya. Dapat buat program sempena dengan Ramadan ni suatu jihad. Tahniah kepada Al-Fatihah Multi, PKFS, semualah yang terlibat menjadikan program kita ini. Bila sebut tentang jihad Ramadan, saya rasa penggunaan perkataan itu sangat tepat sekali. Sebelum kita dengar jihad bisnes Taslim, globalinya banyak punya-punya. Bila sebut jihad Ramadan, dalam bahasa Arab juga disebut tanafus fi Ramadan. Kira-kira lah bersungguh-sungguhlah dalam bulan Ramadan ini. Atas dua sebab saya fikir kenapa kita sebut jihad Ramadan. Tuan kita nak fikir apa dia selfie tu bibi dia apa. Tuan-tuan kita cerita macam anak-anak nanti kita boleh ya. Dah ujung-ujung waktu nak buka puasa kan. Tuan-tuan dia sebut jihad Ramadan itu, saya sebutkan bahawa perkataan itu perkataan yang juga disebut dalam kitab-kitab yang menggambarkan bahawa dalam bulan Ramadan ini orang struggle, orang bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Dan kita juga baca dalam sejarah Islam bahawa para sahabat itu bersungguh-sungguh sehingga mampu untuk melaksanakan perang pun, iaitu perang Badar yang merupakan perang yang pertama pun dalam sejarah Islam. Kita juga baca macam mana mereka itu kira-kira dalam bulan Ramadan ini, sehingga kan malam harinya di Madinah itu digambarkan dalam penulisan. Bumi pada waktu malam di Madinah itu berdengung-dengung. Dengung buat apa kan ya? Malam harinya berdengung-dengung begitu di kota Madinah itu, kerana tuan-tuan mereka itu banyak bertadarus Al-Quran, mereka itu banyak berzikir pada malam hari. Digambarkan juga mereka ini para sahabat Rasulullah SAW, watak mereka, gaya mereka kerja, gaya mereka beribadat, ka'annahum ashqasun ukhra lillah, seperti mereka ni orang lain lah, different person lah, lain berubah. Pasal dia bergila-gila, kerja sungguh-sungguh, beribadat sungguh-sungguh,
sebab itu saya rasa ada dua perkara dalam jihad Ramadan ini. Satu, kenapa jihad Ramadan? Kerana kita menahan diri daripada melakukan sesuatu yang asalnya halal, tapi dalam bulan Ramadan dalam tempoh waktu tertentu menjadi tidak dibenarkan dalam Islam. Kita tahan nafsu kita, tahan diri kita buat sesuatu yang pada asalnya halal. Makan halal, minum halal, suami isteri halal, tapi bulan Ramadan tahan diri, tahan diri tak minum. Kalau ikut nak makan siap-siap dalam diri saya kata boleh je kan. Kalau kat ofis kita tutup semua, kuih pun ada lagi, hak baru tepang pun baru sampai kat pejabat, tapi kita tahan tak makan, kita tahan tak minum, kita tahan dengan suami isteri kita. Kadang-kadang ada yang duduk jauh-jauh, pergi jauh-jauh, tamat dekat kerana nak menahan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan dalam bulan Ramadan. Setengah pun ada yang tanya kita, kuih itu batal tak? Siapa nak kuih itu pun tak nak, takut. Kuih telinga batal tak? Siapa nak kuih telinga pun tak nak buat. Mandi walau petang batal tak? Siapa nak mandi pun kita takut batal puasa kita. Sampai ada yang tanya tu, telinga mandi banyak-banyak kali ni kuih dekat batal tak? Tak kata sampai macam tu. Jadi jihadnya ialah di mana? Jihadul hawa, jihadul akbar wa jihadul nafs. Jihad kamu adalah naluri hawa nafsu kamu. Jihad paling besar ialah jihad menahan hawa nafsu kamu. Dan dia jadi jihad kerana dia dilakukan bukan sekadar menahan sesuatu yang pada asalnya halal, bahkan sesuatu yang menjadi mata dalam Al-Quran, iaitu sesuatu yang disukai, makan, minum, perkahwinan, keluarga, harta, semua itu sesuatu mata, tetapi dia menjadi jihad kerana dia dilakukan kerana Allah. Kerana dia dilakukan kerana Allah. Sebab itu dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal bin Adam lahu ila siyam, fa innahu li wa ana ajzi. Setiap amalan anak Adam itu untuk anak Adam itu, manfaatnya dia dapat. Dia masak, dia makan, perut dia kenyang, dia minum air, tegak dia hilang haus, dia kerja gaji masuk poket dia. Hatta salat, dia tenang dan jauh diri dia daripada keburukan. Illa siyam, kecuali puasa. Dia berpuasa, dia tahan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerja, orang nampak kita kerja. Kalau kita makan, orang nampak kita makan. Kalau kita salat, orang tahu kita salat. Tapi kalau kita puasa, ulama kata orang tak tahu kita puasa. Kecuali kita cerita canang kat semua orang kita puasa, sebab tak nampak kita puasa. Yang nampak dan tahu kita puasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia jadi jihad ialah kerana apa? Kerana ganjaran Ramadan tak sama langsung dengan ganjaran bulan lain. Kita dah biasa dengan, cuma kita nak ingatkan diri kita kan. Ganjaran bulan Ramadan dia tak ketara. Seorang sahabat yang namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau aku nak dapat duit, apa aku nak buat? Kita tahu ni sifat para sahabat yang kalau dia tanya bila-bila punya action yang dia nak dapat manfaat yang bila-bila. Jadi kata Rasulullah, alaika bis-shawm fa innahu la 'adata lahu, wa fi riwayatin la 'adata lahu. Ke atas engkau wahai Umamah, puasa kerana dia tak sama dengan apapun. Kerana dia tak ada apa nak kata seolah-olah begitu. Jadi kenapa kita cakap jihad Ramadan? Sebab pahala yang Allah bagi kepada kita tak ada tara. Senang cakap Ramadan bulan syurga. Bukan syurga beli-belah ni dan nampaklah yang kena gambar ini kan. Syurga keancaman dia tak terkata. Dan tuan-tuan yang buat program pada petang ini, Allah kurniakan dalam ganjaran yang tidak ada tara. Kenapa? Ad-dalu 'ala al-khair kafa'ali. Orang yang ajak orang kepada kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan. InsyaAllah Allahumma amin. Kalau nak kaitkan bisnes, saya memiliki panjangnya, saya sikit je. Kalau nak kaitkan apa kaitan Ramadan, jihad Ramadan dengan bisnes, tuan-tuan, bulan Ramadan juga dikenal sebagai syahrul rizq, bulan rezeki. Dan kita tahu bahawa 19 min rizq,
9/10 daripada punca rezeki adalah tijarah. Ingat, tijarah adalah bisnes. So kita boleh nampak lah, bulan Ramadan ni tengok je lah tuan-tuan berada dekat biz point pun. Saya tak pernah masuk sini, but happening kan. Baju gaya, tudung gaya, segala gaya ada dekat sini. Kuih gaya, segala macam gaya. Orang nak bawa kenderaan gaya, jalan gaya. Itulah orang Malaysia, asal jangan dilihat tu gaya. Dia sebenarnya bila bisnes itu kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Orang gembira pakai baju gaya, tuan-tuan. Kita bila pakai gembira kerana bisnes baju kita. Dalam satu hadis, kita ingat buat orang gembira perkara biasa tidak. Dan dia bergembira nanti di pagi Syawal lagi satu hal. Kita nak buat orang gembira, sediakan bisnes makanan, orang dapat beli dia gembira, apa sajalah sewa tempat, dan dapat berniaga dia gembira. Kita nak gembira buat orang gembira biasa, tapi sebenarnya dalam satu hadis sahih disebutkan, bila sahabat tanya dengan Rasulullah SAW, apa amalan yang paling Allah suka? Ini lagi, tadi apa amalan masuk syurga? Kau puasa itu masuk syurga. Ini apa amalan yang Allah sangat suka? Al-a'mal ahabbu ilallah ba'da al-fara'id idkhal as-surur 'ala al-muslim. Antara amalan-amalan yang Allah sangat suka selepas buat perkara fardu, puasa fardu, salat fardu, zakat fardu. Tuan-tuan, selepas selesai fardu, antara perkara yang Allah sangat suka idkhal as-surur 'ala al-muslim, mewujudkan, memasukkan perasaan happy, suka dalam diri seseorang. Kalau kita buat sesuatu menyebabkan orang suka, ingatlah, bukan dia saja suka, tapi sebenarnya Allah lebih suka. Jadi saya cukup pun setakat itu dulu. Wallahualam. Terima kasih ucapkan kepada Profesor Mania, Dr. Syaifah Hayati. Seterusnya kita ingin hadirkan Al-Fadhil Ustaz Ashraf Suharim. Bagaimana pula definisi jihad Ramadan itu pada Ustaz? Macam mana sebenarnya kita boleh mengimplementasikan ataupun memaksimumkan apa yang boleh dilakukan, utamanya dalam kalangan bisnesmen untuk memperkaya diri dalam bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana min salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an wallahu musta'an wallahu musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, berikan hati-hati kami untuk khusyuk tawaduk pada-Mu ya Allah. Letak dalam hati kami sifat-sifat mahmudah ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, ketampunan sebagainya ya Allah, daripada bersama dengan hati yang diwujudkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz yang moderator yang saya kasih dan saya kasih dan seluruh dalam kos Dewan Perdagangan Islam Malaysia dan Bapak Rasul PPS, seluruh yang hadir yang dikasihi Ustazah Dr. Syaifah Hayati, Wamidian, dan seluruh yang hadir mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah. Tuan-tuan, puan dan seri seluruh yang hadir, saya nak sebut satu perkara yang mudah. Ini bila saya mengatakan tadi bahasa mudah. Ini bila sebut jihad, tadi salah dan sikit dan perkataan dengan definisi. Bahasa mudah ini bersungguh-sungguh. Hari ini apa yang kita lakukan atas dunia ini, apa sahaja yang kita lakukan, kita ada matlamat, ada target kesungguhan kita. Bila sebut tuan-tuan keluar bekerja, kesungguhan kita ada niat nak sara keluarga, isteri, anak-anak yang lain. Begitu juga tuan-tuan kita puasa hari ini. Jihad kita pun tuan-tuan, apa kita punya niat untuk apa? Kita sembahyang untuk apa? Kita puasa untuk apa? Jihad lawan-lawan untuk apa? Target kita hanya Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, pengharapan betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Tuan-tuan, perempuan, datang
tadi jihad. Ini nak program bukan mudah, lebih ramai kursi dari orang. Lebih kursi. Kalau lebih orang tak cukup kursi. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita hidup atas dunia, Allah bagi pinjam seketika. Ramadan juga pinjaman Allah seketika untuk kita. Begitu juga apa yang kita lakukan atas dunia, tuan-tuan, ada sesuatu matlamat yang kita nak lakukan. Bila kaitkan dengan bisnes, tuan-tuan, saya nak petik satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan buka surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Ayat yang ke-69 yang berbunyi apa, tuan-tuan yang berahmati Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maksudnya barang siapa yang melakukan sesuatu bersungguh-sungguh, kesungguhan sesuatu untuk mentaati, memenuhi keperluan Allah Subhanahu Wa Taala, baginya pun Allah bersama dengannya dengan kebaikan. Allah akan beri kecukupan dan Allah akan beri segala apa yang diingini. Tuan-tuan, hari ini bila sebut definisi, kita yang mengaku beriman kena balik dengan Quran, kena balik dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat tuan-tuan, Ramadan yang kita rasai ini, ada yang tak berkesempatan sebelum Ramadan Allah dah ambil nama. Betul tidak tuan-tuan? Boleh jadi kawan kita tahun lepas Ramadan itu, kita sedikit sama-sama tahun ini agak jumpa tak? Boleh jadi saudara mara kita. Itu sebab bila kita merasai kita berada dalam bulan Ramadan, kita kena banyak syukur dengan setiap hari. Bila sebut Ramadan, subhanallah, orang yang dalam kubur kalau boleh bangkit, dia nak minta sehari jadilah hidup dalam bulan Ramadan. Sebab kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, gandaan. Terus seperti berkenaan dengan Ramadan juga bulan rezeki. Memang rezeki kan? Subhanallah. Saya rezeki saya sakit di seminggu lebih. Awal-awal Ramadan memang tak boleh bergerak. 2 tahun lepas tu macam dekat ni, saya pergi kaki di kebas. Rezeki sakit. Tuan-tuan, rezeki boleh berjalan. Rezeki kita boleh melihat. Rezeki kita boleh duduk. Dan apa sahaja tuan-tuan, kita kena sadarkan apa yang Allah beri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beri di luar kemampuannya. Dan tuan-tuan kena ingat satu benda, satu perkara. Kita hidup seketika atas dunia dan kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa. Dan hari ini apa yang kita buat, dan itu juga yang akan kita terima. Dan bila sebut bisnes atau perniagaan, tidak salah, orang yang beriman adalah bila mana dia melakukan sesuatu, dia akan fikir akhirat. Dia melakukan sesuatu matlamatnya kerana Allah. Dia berniaga dalam masa yang sama, dia akan fikirkan orang-orang yang perlu. Ingat, saya juga berniaga, saya juga ada bisnes sikit-sikit, alhamdulillah. Prof juga dan Sri juga, saya sangat minat bila sebut jihad bisnes. Saya tadi bila sembang dengan Tuan Muslim, alhamdulillah itu jihad bisnes. Bagus bila sebut jihad bisnes, balik kepada jihad. Kalau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka definisikan jihad itu dalam peperangan melawan musuh-musuh Islam. Tapi bila sebut jihad, kita balik kepada kesungguhan kita, apa yang kita nak capai. Pernah berlaku zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat, dia tengok checklist, nama dia ada tak dalam senarai peperangan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali sebelum peperangan akan disebut nama-nama yang bersama dengan Rasulullah dalam peperangan. Tiba-tiba nama dia tak disebut. Dia mengadu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa nama aku tak ada? Aku nak bersama dengan kau dalam peperangan. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mak kau masih ada, ayah kau masih ada. Ada. Itulah jihad yang paling utama. Berbakti dengan dia, berjasa dengan dia, lakukan kebaikan dengan dia. Allah. Tuan-tuan, puan-puan seluruh yang ada hari ini, kita berpuasa dalam keadaan kita tahan lapar dan dahaga, bukan hari itu, tapi dalam keadaan sejauh mana keimanan kita dalam masa sama. Ada tak hati-hati yang perlu kita jaga, terutama ini, ayah dan ibu kita, radallahu fi radal walidain. Kita masuk hari berapa dah tuan-tuan? Hari berapa? Hari 29 dah. Tak
10 kali Ustaz, pukul 9 dah Ustaz. Pukul 9 kali. Berapa hari bulan Ramadan dan 13 ya? 13 ke 14? Ustaz yang cepatnya 13 malam ni kita berada malam yang ke-14. Apa pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebut bisnes yang pertama kita sebagai hamba Allah, kita jaga Ramadan ini dengan amalan-amalan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita punya pahala lopong-lopong. Ini sampai di akhirat nanti, sampai digambarkan di antara umat kata Nabi, ada yang muflis, ada yang bankrupt. Siapa dia ya Rasulullah? Nabi tanya siapa dia? Wala dirham wala mata'. Sahabat bagi tahu yang tak ada harta, yang tak ada. Ya, bukan itu kata Nabi. Itulah orang-orang yang waktu hidup atas dunia dia beribadah, dia berpuasa, dia solat, tapi dalam masa yang sama dia menyakiti, menzalimi sikulan seseorang dan sebagainya. Maka inilah bisnes yang paling utama, bisnes ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, saya teringat satu perkara. Bila saya sebut gembirakan orang ini, Allahu Akbar, Allah akan gembirakan kita di akhirat. Nabi pernah utus Muaz bin Jabal pergi ke satu tempat berunding dengan satu pihak. Nabi sebut satu perkara, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunafira. Permudah dengan persusah, gembirakan dengan persedihkan. Tuan-tuan cuba letak dalam diri tuan-tuan, hari ini orang minta tolong, apa pun kita cuba tolong. Hari ini datang orang yang sedih, kita cuba gembirakan. Ingat tuan-tuan, di akhirat tak ada seteguk air pun yang kita minum kalau hari ini kita tak pernah bagi orang minum. Di akhirat tak ada seolah-olah sesuap makanan pun yang kita makan kalau hari ini kita tak pernah jamu sikit pun orang makan. Allah terikut kat Ibn Masih. Agak dirasa kat Ibn Masih. Saya teringat ada dia sebut kat Ibn Masih. Jadi saya sebut Ibn kan. Ada sahabat saya telefon dia dalam dia, Ustaz, ni nak buka puasa, ni tak ada benda nak buka, dia kata. Air pun tak ada, kurma tak ada, kulit hidung boleh. Dia telefon saya. Saya kata kalau kulit hidung, tak hidung masuk mulut boleh lah. Allah Akbar. Nak cerita pun tuan-tuan sampai tahap macam tu. Itu sebab tuan-tuan hari ini kita kena belajar ibadah dan berilmu. Ibadah itu tidak diterima. Dan apa pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebut semula, hari ini apa yang kita buat atas dunia, kita sedang patenkan tempat kita di akhirat. Kita nak syukur Allah, kita kena patenkan kebaikan atas dunia hari ini. Kalau hari ini kita nak duduk syukur yang paling hebat, Nabi dia ajar sahabat bukan syukur yang lekir-lekir, syukur yang paling atas. Allah Akbar. Macam tadi, bukan bisnes yang lekir-lekir, bisnes yang paling hebat. Itu fardu kifayah, kita kena lawan. Dan ini orang yang bukan Islam tunjukkan Islam ini bukan satu benda yang lekir. Tuan-tuan, perempuan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Nabi saya nak tegaskan, definisi jihad adalah bermula daripada hati hingga kesungguhan. Inna Allah la yanzuru ila suwaikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak lihat luaran, tapi Allah nak lihat hati. Ingat tuan-tuan, berapa ramai yang sembahyang hanya jasad dia menghadap kiblat, tapi hati tidak menghadap kiblat. Begitu juga hari ini, apa yang kita buat jihad itu, sandaran kita, target kita hanyalah mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar ini kita berdoa. Terima kasih Ustaz. Seterusnya kita ke Cik Ijam dari kumpulan Nexon ya. Jadi pengalaman beliau seperti mana yang kita tahu banyak dalam show business ya, dan juga sebagai seorang usahawan. Jadi boleh Cik Ijam kongsikan sedikit sebanyak pengalaman itu bawa ke situ bersama dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasir bil haqq والحادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك إلهي أنت المقصود ورضاك المطلوب أعطني محبتك ومحبتك. Alhamdulillah, terima kasih.
semua hadirin muslimin yang syukur alhamdulillah hari ini saya lagi satu, ya, Allah bagi kesempatan kepada saya untuk menghadiri majlis ilmiah seperti ini, ya, di dalam sebuah dewan yang mulia. Alhamdulillah dalam bulan Ramadan, ya, kalau dibandingkan dahulu dengan sekarang akan jauh berbeza. Macam mana saya menghayati Ramadan ini, ya, apabila saya berada di dalam suasana keagamaan, buat kerja dakwah sana, buat kerja dakwah di sini, kepada mana saja sekarang ini orang panggil saya buat ceramah. Maknanya ceramah ini adalah kita berada di dalam suasana agama, bercampur dengan Ustaz Ashraf, Ustaz Yusri Abdul Karim, Ustaz Ridwan Mahmud, dan ramai-ramai yang bagi Ustaz ini yang menjadi sahabat saya. Bagi saya itulah rezeki saya yang paling nikmat, paling tinggi pernah Allah anugerahkan kepada saya. Apalagi sahabat-sahabat yang membawa saya, boleh memikirkan saya ke alam akhirat insyaAllah. Bahagian dunia dan akhirat ini itu yang paling penting bagi saya sekarang. Kalau dibandingkan saya dahulu, Masya Allah, saya ini terlibat dalam industri oil and gas tentara perempuan. Tentara perempuan yang mulia oleh Allah. Saya ini penyelam yang paling dalam. Manusia boleh masuk 300 meter, insyaAllah. Saya lesen dibenarkan saya masuk 300 meter. Itulah maksimum kebolehan maksimum yang manusia boleh masuk. Jadi maknanya kat sini dia cakap ilmu menyelam ni saya kata. Sebab saya terlibat dengan oil and gas, Petronas, Shell, Exxon Mobil, Talisman, Repsol, apa saja company yang panggil saya pergi menyelam. Kalau nak ikutkan gaji, Masya Allah, saya pernah gaji, rasa gaji mungkin tuan-tuan datuk-datuk di sini mungkin lebih daripada saya, tapi insan marhain seperti saya. Jadi insan yang jadi penyanyi rock, penyanyi rock sampailah saya jadi penyelam profesional. Saya tak pernah jangka, saya tak pernah rancang, yang saya akan menghasilkan gaji 6 biji satu bulan, bukannya 1 tahun. Hanya sikit, 11 day is 126,000 ketika saya bekerja di Rashid bersama dengan Petronas. Petronas saya job venture dengan Turkmenistan. Tapi akhir-akhir ini apa yang saya fikirkan? Saya fikirkan perhubungan saya dengan Allah. Apabila saya sedang membaca satu surah, satu hadis Rasulullah SAW, aku tidak risau umat aku ini diuji dalam kemiskinan. Kerana apabila dia susah, dia akan ingat kepada aku. Dan yang merisaukan aku sangat-sangat, kata Rasulullah, ialah apabila umat aku ini diuji dalam kesenangan, maka ramai yang lupakan aku. Apabila saya baca surah ini, Masya Allah, saya ingat balik, saya pejam mata, saya ingatkan balik keadaan saya ketika saya banyak duit dulu. Macam mana perhubungan saya dengan Allah. Masya Allah, makin lama makin jauh. Pasal apa saya teringat guru saya cakap, apa maksud barakah ini? Barakah ini adalah kebaikan bercambah kebaikan, bercambahnya kebaikan. Jadi kita perhatikan, kau perhatikan, kau ni gaji banyak, sejak kau pergi sana gaji kau akan bertambah. Juga perhatikan ketika kau gaji kau sedikit dengan gaji kau banyak, di mana ketika kau ni hampir dengan ataupun kau dekat selalu beramal. Maksud saya gaji sikit saja. Ya, betul. Tapi bila gaji kau meningkat sampai beratus-ribu, macam mana berhubungan dengan Allah? Kalau dulu, masa gaji sikit, pergi masjid selalu 5 waktu tak lepas. Tapi bila gaji banyak ni macam mana? Solat jemaah tu banyak. Saya fikirkan itu. Dulu saya suka buat puasa sunat Isnin Khamis. Salah satu sebabnya kerana saya maintain badan saya. Sebagai penyelam, saya kena maintain saya kesihatan dan juga bentuk badan saya. Jadi apa yang saya amalkan, puasa Isnin Khamis. Alhamdulillah. Walaupun itu tidak, alasan itu tidak tepat sebenarnya. Jadi kita buat apa saja dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada jawapan. Jadi saya fikirkan ini, Masya Allah, ini makin lama makin jauhkan diri aku kepada Allah. Itu yang dilakukan tidak berkat. Yang itu muhasabah ini, muhasabah saya, muhasabah ini, selama ini saya muhasabah diri saya. Saya itu di masjid, kadang-kadang saya keluar ketika dalam masjid. Kerana apa? Tak dapat dari perasaan bersalah. Apabila kita ada perasaan bersalah, baru
kita serah diri pada Allah. Dan insya-Allah kalau ikhlas penyerahan diri kita kepada Allah ini, Allah akan turunkan satu-satu asbab yang menyebabkan kenapa kau jadi begini. Alhamdulillah saya muhasabah diri dapat hari. Dulu saya tak pernah tahu ni Ramadan ni apa. Saya tahu kerana tradisi saya dilahirkan dalam Islam, puasa dan puasa. Dan akhirnya apa jadi? Puasa dapat pahala dengan lapar. Tapi pahalanya dari segi ganjaran itu tidak langsung. Pasal Nabi hidup di antara Ramadan dan Ramadan lagi satu sama sahaja, tidak ada peningkatan dari segi amalan. Tapi hari ini Masya Allah, apabila saya belajar begitu majlis ilmu, begitu majlis ilmu, berkawan dengan ustaz-ustaz beritahu betapa barakah kenapa Ramadan ini depan dua. Tuan-tuan perempuan yang mulia kepada Allah SWT, berapa ramai Nabi bergaya kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk menjadi umat Muhammad. Hari ini kita dapat title umat Muhammad ini secara percuma saja. Sebab kita kena bersyukur dan Allah pilih kita menjadi umat Muhammad yang banyak kelebihan Allah. Dan tanpa kita sedar, Nabi-Nabi, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim lebih merayu kepada Allah hari ini menjadi umat Muhammad. Nabi Isa merayu untuk menjadi umat Muhammad. Akhirnya Nabi Isa menjadi Allah makhluk. Kerana apa? Dia angkat lagi disimpan di sana. Ketika akhir zaman dulu, kiamat, Allah akan turun balik dan turunkan Nabi Isa bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umat Muhammad. Kerana apa? Kerana umat Muhammad ini punya keistimewaan yang sangat-sangat besar. Jadi ini yang saya belajar. Rupa-rupa orang benar dengan salah satu asbabnya adalah kerana bulan Ramadan tuan-tuan. Kerana barakah bulan Ramadan ini sehingga Nabi pun nak jadi umat Muhammad. Bulan Ramadan hanya untuk umat Muhammad, tidak kepada umat-umat yang lain. Dan dia buat yang itu saya sebut dah bulan puasa. Dia nak bulan puasa nak dekat, nanti kan ustaz itu saya. Bukan bulan puasa itu kan, sebenarnya dia dipanggil sebut ialah bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah ini apabila kita tahu tentang barakah bulan Ramadan ini, alhamdulillah. Saya buat puasa sekarang ni, saya mengaku juga ada juga yang saya duduk tolak mungkin boleh saya start buat dan saya keluar kepada Allah. Kerana apa ini saya nak menanamkan sahabat saya ke akhirat. Kerana apa dakwah ini adalah sunnah Rasulullah yang pertama, yang utama dan yang terbesar. Yang tidak ada lebih daripada dakwah. Kenapa hari ini kita merasakan Islam dan iman ini atas dasar apa? Dasar dakwahnya Rasulullah dan juga para sahabat. Kalau tak ada dakwah, tak ada sampai dakwah Islam pun dengan iman tak sampai kepada kita. Bagi kita tengok kat sini dekat sini berapa ramai sahabat-sahabat ini duduk tumpi rasakan iman Islam pasal betul-betul dakwahnya Ayyub Al-Ansari. Al-Ayyub Al-Ansari ini dakwah bukan ketika hidup, ketika dia mati tuan-tuan. Ini juga hebatnya sahabat yang berjuangan untuk menegakkan Islam. Sebab hari ini saya ambil Ramadan ini sebagai hari saya berniaga dengan Allah. Inilah bisnes yang saya nak buat. Kenapa? Allah tidak pernah menipu. Allah tidak pernah mengurangkan sedikit pun apabila kita lalai apa yang dijanjikan, itulah yang Allah bagi kita. Sebab alhamdulillah, dan hari ini saya dah awal Ramadan lagi saya dah keluar 40 hari bersama jemaah-jemaah tabligh yang lain, bersama Maulana ini, bersama ulama dari Yaman. Dan saya mengasuh keluar ini dari air sedikit-sedikit saya dapat. Kerana apa? Pesan bapa saya. Apa itu pahala, apa itu dosa. Pahala ini kan hakikat pahala apabila Allah redha pada kau, itulah pahala yang sebenar-benar. Karena apabila Allah redha seseorang itu, sehingga Nabi Muhammad pun Allah redha bertemu dengan dia di Lauh Mahfuz. Sedangkan Jibril sampai Baitul Maqdis. Bila Allah redha Nabi Muhammad ini dapat bertemu dengan ini dia tahap redha punya tingginya, itulah yang Allah bagikan pada seseorang itu apabila Allah redha. Dan dosa ini apa kan? Dosa ini apabila sedetik kau lupakan Allah, itu adalah dosa. Jadi saya pegang, saya sekarang ini bisnes saya adalah bisnes saya dengan Allah. Untuk apa? Untuk maksimumkan saya ingatkan Allah dan minimalkan dosa, berapa banyak dosa yang boleh saya minimalkan. Sebab hari ini saya pulang tak ada cara lain. Jadi alhamdulillah baru-baru ini saya risau, saya dididik sekarang bersama-sama dengan jemaah da'i. Saya dilatih untuk memikirkan risau tentang sahabat-sahabat saya yang lain. Seperti umpama Rasulullah ini risau tentang umat di akhir zaman.
Dan manli ummati ba'di, ini Rasulullah kata kepada para sahabat tiap-tiap hari tentang risaunya Rasulullah terhadap umat. Ya, manli ummati ba'di, apa yang terjadi kepada umat aku apabila aku mati. Ini yang sebab ini perasaan ini, sifat ini harus diwarisi oleh umat ini. Ini yang saya ambil sekarang ini. Alhamdulillah, saya berjaya dalam bulan Ramadan ini saya dapat mengislamkan seorang sahabat saya yang begitu lama saya tidak jumpa. Kalau saya cerita, Masya Allah, semua orang akan tahu, tapi kalau boleh jangan dibayarkan. Jangan dibayarkan kerana apa? Dia masih dalam keadaan ujian dengan keluarga dia. Saya anak nanti bila viral nanti kan mengiyakan benda tu nanti kecoh keluarga. Sekarang ni pun dengan cerita pun ada gangster-gangster yang sedang mencari. Dan Alhamdulillah, kerana dengan jalan yang begitu Allah tunjukkan kepada saya, insyaAllah dan kami yang mengajar sesuatu untuk menjaga keselamatan, insyaAllah. Itulah ucapan nama Muhammad Ramadan dalam Islam, insyaAllah. Alhamdulillah. Itulah saya nampak, itulah bisnes saya sekarang ini. Kan bisnes saya dengan Allah, insyaAllah. Dia ada untung, dia tak ada rugi, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih ya diucapkan kepada si Ijam kita. Bila diuji dengan kesenangan itu satu ujian juga. Jadi ramai ni kalau kita tak rasa senang itu senang lah. Sebenarnya ini ujian, ya? Mendekatkan kita dari pencipta ataupun menjauhkan kita. Itulah ya. Jadi sekarang ni kita ingin ajukan soalan seterusnya kepada Profesor Mahdia Doktor. Bagaimana kita memastikan rezeki dalam bisnes itu tidak menjadi fitnah, sebaliknya satu sedekah jariah? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat Hafiz moderator kita, tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Rum ayat 23, bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayati manamakum bil-lail wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Salah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah manamakum bil-lail wan-nahar, tidurnya kamu pada waktu malam, tidurnya kamu pada waktu siang. Wa ibtigha'ukum min fadlihi, salah satu tanda kekuasaan dan kasih sayang Allah ialah ibtigha'ukum min fadlihi, usaha kamu, kesungguhan kamu, cari kamu, kerja kamu, termasuklah bisnes kamu untuk mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Itu adalah antara tanda-tanda bagi orang yang mendengar. Mudah-mudahan dengan kita mendengar semua yang dikongsikan oleh Ustaz dan juga saudara Ijam kita itu, kita mendapat banyak kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahawa kecil-kecilnya kita itu kuasa Allah. Usaha kita, kesungguhan kita cari apa-apa kemuliaan Allah dan kasih sayang Allah, itu tanda Allah sayang kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan kawan semua adalah orang-orang yang Allah sayang. Tuan-tuan, tapi dalam keadaan Allah sayang kita kerana kita mengusahakan hidup kita, termasuklah dengan cara berbisnes. Tuan-tuan, saya ingin selut dengan orang berbisnes. Kita patut selut dengan orang yang mampu berbisnes, kerana bisnes itu ialah apa yang disebut oleh Rasulullah kepada para sahabat sebagai ashabul a'mal, orang-orang yang merupakan toke-toke kerja, orang yang kuat kerja. Bandinglah kot dengan saya makan gaji. Sebab orang bisnes dia ada olah duri dia, turun naik dia, susah payah dia. Jadi mereka ini dikenal sebagai ashabul a'mal, orang yang kuat kerja. Cumanya dalam mencari ibtigha' min fadlillah,
mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mahu jadi orang yang lebur dalam pelaburan kita. Kita nak jadi orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Itu sebab orang ialah khairun nas man lam yatsruk akhiratu li dunyahu wa dunyahu li akhirati. Sebaik-baik orang ialah orang yang tak tinggalkan akhiratnya kerana dunianya dan tak tinggalkan dunianya kerana akhiratnya. Kita tak bekerja, tak bisa sampai kita lupa Allah, atau kita cari Allah sampai kita lupa dunia. Itu adalah sebaik-baik orang yang dapat meneruskan, bahkan utamakan Allah SWT. Sebab kita takut, seperti yang disebut oleh moderator kita, rezeki kita itu boleh jadi fitnah, boleh jadi jariah. Dalam sebuah hadis sahih rawi Tirmizi menyebut fitnatul rajul, fitnah seseorang. Begitu juga dalam Al-Quran, nama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan juga harta boleh jadi ujian, fitnah. Dalam hadis disebutkan fitnatul rajul fi nafsihi wa ahlihi wa malihi wa jarihi. Satu lagi, fitnah seseorang itu pada diri dia, pada harta dia, pada keluarga dia, pada keturunan, pada jiran dia, pada harta dia, pada diri dia, pada harta dia, pada keluarga dia, pada jiran dia. Apa satu lagi? Harta dia. Harta tak sebut lagi? Harta. Dan sebutlah fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa jarihi. Satu lagi, dia ada 5. Tukaffaruha, boleh hilangkan, gugurkan fitnah itu dengan as-salat, as-siyam. Puasa kita ni menggugurkan fitnah pada diri, pada keluarga, pada harta, pada jiran. Siyam, wa zakat, zakat kita menggugurkan fitnah itu semua. Dakwah bil ma'ruf, ajak orang buat baik, dan hauna 'anil munkar, elakkan daripada buat tak baik. 5 fitnah boleh ditebus dengan 5 usaha. Itu tuan, satu daripada cara untuk tebus kita punya fitnah pada harta, pada keluarga, pada diri, pada jiran, semua tu ialah juga az-zakah. Zakat. Tentang yang bayar zakat fitrah yang bisa sampai awal sampai nisab, zakat wajib. Dan zakat juga termasuk di dalamnya ada sedekah, sedekah sunat, sedekah wajib. Kita nak laburkannya dengan sedekah. Bulan Ramadan, bulan sedekah, syahrul sedekah. Bahkan sebaik-baik sedekah bulan ni lah. Bulan lain pun bagus, tapi bulan ni lebih bagus lagi. Dan kita nak laburkan dosa-dosa kita juga dengan sedekah yang paling afdal, iaitulah wakaf. Saya tak boleh cerita wakaf, saya cerita wakaf. Wakaf korporat, dikembangkan lagi wakaf saham, macam-macam. Contoh kalau minat fikirlah wakaf politik, PKMS, wakaf Selangor, macam-macam tempat ini. Wakaf yang kekal, lebih afdal, setengah one-to-one habis. Wakaf tak habis sampai bila-bila. Yuk kita ingat-ingatkan dalam diri kita, apa lagi aku boleh wakaf? Wakaf tunai kau, wakaf apa kau, kita bagilah. Cakaplah kat diri kita supaya nanti dia menjadi pelebur dosaku sampai bila-bila. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, dalam masa yang ada ini, Allah SWT beri satu bulan yang mana bila kita buat sedekah, buat wakaf, buat zakat, dia melebur dosa, bahkan bukan sekadar melebur dosa, menambah usia. Tuan nak jadi umur? Tak ada orang nak jadi umur. Doa nak panjang umur, tak betul. Satu dua cara nak panjang umur. La yazidu fil umri illa al-birra. Tidak akan bertambah umur kecuali dengan kebaikan. Sedekah, wakaf, jariah, itu semua kebaikan. Dia boleh menambah umur. Tapi kita, macam mana nak sedekah
waktu mau boleh tambah. Kalau umur dah boleh ada waktu sama tak kadarkan umur itu. Bukan pada angkanya yang bertambah, tetapi pada kualiti umur yang bertambah. Tidak akan bertambah kualiti umur illa al-darra, kecuali dengan kebaikan. Buatlah banyak-banyak baik. Jadi cakap kat diri kita, ya Allah, aku nak jadi Ramadan, aku tahu ya Allah banyak yang best, paling best dalam hidup aku. Tak ada orang lain kepada diri kita sendiri. Kita yang tahu banyak mana kita beramal jariah, banyak mana amal ibadat kita. Ya Allah dah turunkan segala kebaikan, tak tahu nak kata dah. Punyalah. Kenapa mesti nak buat dengan jihad? At least sebab 3 bulan. Terlalu banyak batas at least dengan sebab 3 bulan. Satu dalam Al-Quran Allah SWT menyebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ardh. Buatlah baik, paling baik. Jihad betul. Wazan takdir, paling baik kau boleh. Sebab Allah dah buat paling baik kepada kau. First reason, Allah dah buat paling baik ke aku. Yang aku buat tak mencapai paling baik Allah SWT. Dan apa pun terjadi. Yang kedua, wa ahsinu, dia sebut nafas paling baik lagi. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Aku buat paling baik jihad untuk Ramadan, jihad untuk Islam. Pasal Allah suka orang buat paling baik. Allah suka. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. 2, sebab Allah suka. 3, buatlah paling baik. Allah kata inna Allah qaribun minal muhsinin. Aku dekat dengan orang-orang yang buat paling baik. Kita tahu kalau Allah dekat dengan kita, mengatasi segala-galanya. Jadi kita niatkan mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan jadi jihad paling best dalam hidup kita, insyaAllah. Kira-kira sekadar itu, saya kena minta ampun, minta maaf tuan-tuan puan, sebab ada perluan keluarga yang saya kena minta izin, ya. Jadi mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan puan, para usahawan-usahawan kita semua terus berjaya dalam apapun yang dilaksanakan, lagi mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rahmati tuan-tuan puan semua yang mudah-mudahan mendoakan juga untuk saya dan keluarga. Sekadar itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sudah betul kena tinggalkan majlis itu sekarang. Jadi kita minta tolong ambil gambar satu lah ya. Abadikan. Okey, Prof. Okey. Okey. Itu dia para hadirin yang dihormati, minta maaf ya, Ustazah tinggal di Kota Damansara. Jadi jauh juga perjalanan ya, kena balik ke rumah. Jadi kita sambungkan ya sesi kita dengan Ustaz Ashraf. Jadi Ustaz Ashraf ingin mungkin simpulkan ya, apa sebenarnya jihad Ramadan itu dengan apa yang dikongsikan dengan kita punya saudara Ijam tadi. Saya suka bila dia cakap ibadah tanpa ilmu ibadah tanpa ilmu sebenarnya tidak diterima. Terima kasih kepada itu. Tuan-tuan dan puan seluruh yang dirahmati Allah. Kita berada di saat-saat akhir puasa kita. Saat-saat ini nak ingat, saat-saat akhir kita nak habiskan puasa kita hari.
Dan saat-saat hujung ini mustajab doa, ada barakah doa. Tuan-tuan, ini mau saya cakap sambil tuan-tuan berdoa, sambil tuan-tuan berzikir Allah, berapa banyak pahala, bahkan berapa banyak doa-doa kita yang diambil oleh malaikat Allah. Saya nak petik tuan-tuan satu firman Allah. Saya suka kaitkan dengan Quran, motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini daripada surah Shaf. Cuba tuan-tuan yang ada aplikasi Quran boleh buka surah Shaf ayat yang ke-10. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan, ini Allah tadi, maukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang tidak terberi sakit. Allah tanya kita ni, tuan-tuan, maukah kamu? Mau tak kita ni? Allah tunjukkan, kita diberi tunjuk apa bisnes, apa perniagaan yang boleh menyelamatkan kita. Ingat tuan-tuan, hari ini bila kita bisnes, kita berniaga sampai lalai daripada Allah akan menyebabkan kita tercapak ke dalam neraka. Dan Allah jawab tuan-tuan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-11. Apa dia tuan-tuan? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Betul tuan-tuan ayat yang saya baca? Ayat yang ke-11. Apa dia bisnes dia? Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Hari ini tuan-tuan kita taat betul-betul kepada Allah, taat betul-betul kepada Rasulullah SAW. Hari ini cuba berpuasa macam mana Nabi berpuasa. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama. Bisnes tuan-tuan, yang bisnes yang boleh kita pengaruh orang bukan Islam tertarik dengan Islam. Bukan bisnes yang penuh dengan penipuan. Ini bisnes yang mencari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian itulah yang baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Dan tuan-tuan, saya simpulkan dan masa kita berberat, kita nak dengar Bang Ijam janji ini. Apa tuan-tuan berhati Allah? Tuan-tuan pernah dengar tak ayat 1000 dinar? Hari ini 1 dinar tuan-tuan. Ini saya bisnes dinar juga, saya bisnes emas di Kelantan dan teman-teman saya. Ini 1 dinar ini lebih kurang harganya RM800. Bayangkan kalau 1000 dinar kali tuan-tuan berapa? Tapi kita baca ayat 1000 dinar ni, seolah-olah dinar itu kita dapat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, sembahyang betul-betul, puasa betul-betul, taat betul-betul, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Tuan-tuan, hari ini bisnes payah, kita ngadu dengan Allah. Hari ini ada masalah rumah tangga, ngadu dengan Allah. Allahu Akbar. Ada penyelesaian. Apa dia? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kurnia rezeki yang tak sangka-sangka. Tuan-tuan, Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan sedekah, bulan macam-macam kebaikan. Platform di sebalik Ramadan. Tuan-tuan, saya seronok bila bersama dengan Al-Qaf yang dipimpin oleh Tan Sri. Subhanallah, saya melihat wakaf ini bukan hanya bisnes untuk akhirat, tapi mempermudahkan bisnes untuk dunia. Saya bangunkan juga pondok tahfiz di Kuala Selangor, hampir 3 tahun. Saya bangunkan dengan perniagaan saya, waktu kita minta mana-mana, mana-mana agensi untuk bantu dan sebagainya. Alhamdulillah, kebanyakan pelajar yang masuk tu dalam keadaan dia tak ada kemampuan. Kita bantu, alhamdulillah, Allah tunjukkan, Allah permudahkan. Hari dah terbangun 3 tahun. Apa yang dihantarkan dalam bilik Al-Qaf, begitu juga dalam Dewan Perdagangan Islam, apa kita ada masalahkan untuk bantu orang untuk cari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi tuan-tuan, mohon maaf, mohon doa untuk kesihatan saya dan tuan-tuan juga, mudah-mudahan kesihatan yang kita gunakan manfaatkan untuk cari daripada Allah. Tuan-tuan, ada ini Ramadan yang terakhir. Jadi saya doa Allah barik lana fi Ramadan. Yang diajar satu doa, Allahumma salina fi Ramadan.
Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan kami dalam bulan Ramadan. Bukan nak kata Ramadan ni bahaya, tapi bahaya kita daripada melakukan benda maksiat, benda dosa. Doa banyak-banyak insya-Allah. Lebih-lebih lagi nak masuk bulan puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Ashraf ya. Saudara Ijam kita mungkin ingin berkata sesuatu ke terus kita nak performance ni? InsyaAllah aku bernyanyi, insyaAllah. Saya sebelum tu saya akhir kata daripada saya, bagi saya bisnes dunia ini terbaik di dalam bulan yang mulia ini dia adalah membawa manusia untuk menjadi tamak pada amalan yang Allah tawarkan dalam bulan yang mulia ini. Ini adalah saham ataupun peluang pelaburan dan peluang akhirat yang tidak ada dalam bulan-bulan lain. Jadi saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada hadirin dan mulia oleh Allah supaya kita memenuhkan masjid sehingga akhir Ramadan. Kerana apa? Kerana kita akan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan kita mudah mencapai apa sahaja yang telah ditawarkan oleh Allah di dalam bulan yang mulia. Tidak ada dalam bulan yang lain, insyaAllah. Mulai dengan itu satu semangat kepada saya. Kalau nak nyanyi itu dia tak boleh menyanyi. Jadi saya akan menyanyi sebuah lagu saya sendiri. Tika dan Sa'ili, tapi Tika dan Sa'ili yang dah diubah, tapi dihijrah. Kalau dulu cinta dengan makhluk, kecewa cinta dengan makhluk seperti kecewa lah. Tapi hari ini, bila ini atas usaha saya, Ustaz Yusuf Mukarim dan juga Ustaz Bazli UNIC dapat diubahkan diri ini menantikannya seorang hamba kepada Allah, pengampunan tentang dosa-dosa. Sama-sama kita hayati diri Tika dan Sa'ili.